Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung nota sebelum ini, muka surat 5 bab yang ketiga. Kelebihan orang yang menanggung anak yatim. Babu fadli man ya'ulu yatimah. Bab kelebihan orang yang menanggung anak yatim. Imam Bukhari telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang kelima daripada awal, hadis yang kelima. Wa bi qala hadatsna Ismail qala hadatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i al-armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, orang yang berusaha menjaga kemaslahatan ibu tunggal dan orang miskin seperti mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berpuasa di siang hari dan berqiyamul lail pada malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Kalau sekali kita tengok hadis ni tak ada sebut tentang anak yatim. Nah, ini sekali kita tengok lah. Dalam hadis ni tak ada sebut. Kalau dia sebutnya, mana orang sesiapa yang jaga kemaslahatan ibu tunggal dan juga orang miskin, mana kelebihan pahala yang dia dapatnya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berpuasa di siang hari, dan seperti berqiyamul lail pada malam hari. Baik, perbincangan dan pedoman hadis yang jadi zahirnya tidak nampaklah. Sebenarnya ada maksud dia tu. Perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, apakah maksud al-armalah? Kalau dalam bahasa Melayu kita, armalah ni maknanya ibu tunggal. Kalau dalam bahasa Arab ni apa maksudnya? Mengikut Ibnu Qutaibah, dinamakan armalah kerana mereka fakir dan terputus bekalan dengan sebab ketiadaan suami. Ketiadaan suami ini maksudnya kematian. Baik. Jadi dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai ibu tunggal. Tetapi kalau cerah apa ibu tunggal juga dalam penggunaan bahasa Melayu kita. Nah, dia tak ada suami selepas dia berkahwin tu, ke ibu tunggal juga. Kalau kematian suami ni kita kata balu lah. Nah, tak apalah. Ni maksudnya ketiadaan suami ni maksudnya suami dia telah meninggal dunia. Itu maksudnya. Jadi anak terjemah tu berdasar pada teks dia. Melalui kenyataan ini, ibu tunggal yang lebih perlu diberi perhatian adalah yang fakir dan miskin, bukan yang kaya dan berada dalam situasi yang baik. Cuma kenapa halah ibu tunggal yang kita maksudkan di sini maknanya ibu ataupun isteri yang kematian suaminya. Baik. Jadi kalau berdasar pada zahir hadis ini, mana ibu tunggal yang menjadi kewajipan masyarakat memberi perhatian, tolong dia, bantu dia adalah ibu tunggal yang fakir, yang miskin, bukan yang kaya, bukan yang berada dalam situasi yang baik. Misalnya ibu tunggal, dia ada ibu bapa dia kaya, walaupun dia tidak kaya, itu situasi dia tidaklah teruk. Bahkan dia pun malu kalau orang bagi duit kepada dia. Ataupun kita kata janda yang kaya. Nah, itu tidak dimaksudkan di sini.
secara zahirnya. Baik. Walaupun perkara itu tidak mutlak, tidak dinafikan jika ibu tunggal ataupun janda yang sudah mempunyai kedudukan yang baik dari sudut harta benda juga termasuk dalam kenyataan Nabi SAW agar dijaga dan diberikan perhatian dari sudut yang mereka perlukan. Misalnya keperluan dari sudut orang yang melindungi keselamatan mereka dan anak-anak. Katakanlah janda tu ataupun kita ibu tunggal, tak termasuk langsung ke dalam hadis ni kalau dia tu kaya, dia tu ada harta, ataupun dia tu ada keluarga yang baiklah yang jaga dia. Mana dia tidak terpinggir, dia tidak kita kata melarat. Dia termasuk juga. Dari sudut mana? Kaya, dari segi harta memang dia ada tu. Ibu bapa dia pun kaya, tapi anak-anak dia nak jaga anak dia. Ataupun kalau kita pergi satu tahap lagi, dia perlu kepada teman hidup. Sebab itulah kita perhati ke zaman Nabi, kaya ke miskin, antara perkara segera yang dilakukan oleh para sahabat ataupun Nabi sendiri mencari pasangan hidup kepada janda, kepada ibu tunggal yang kematian suami. Hak tu yang mula-mula sekali. Sebab apa? Sebab kalau dia ada suami baru, secara umumnya ni kita ambil kira orang yang bertanggungjawab lah. Tak kira kalau kita kata suami dia tu hak jahat tu, kita tak ambil kira. Secara umumnya bila dia ada suami, banyak perkara akan selesai. Penjagaan anak-anak, hidup dia pun terkawal, dia pun ada orang jaga keselamatan dia, terselamat daripada fitnah. Kadang-kadang janda kaya ni lebih besar lagi fitnah tu. Nah, lebih besar lagi fitnah tu. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut, beberapa sudut tadi, maknanya asal ke perempuan itu kematian suami dia, tetap perlu kita berikan perhatian. Cuma perhatian itu perhatian berdasar pada keperluan dia, apa yang dia perlu. Dulu saya pernah sebut ke jadi zina pada hadis sekolah menengah lah gitu, siapa mengandung tak. Jadi kenapa? Kerana hak tu bukan suami mati, cerah baru tu. Tapi suami tidak jaga, tidak beri hak yang sepatut diperolehi oleh anak. Sebab itulah kalau dalam undang-undang animal keluarga Islam di Malaysia kita ni bagus. Maknanya dia ada tu, dia panggil harta sepencarian. Makna suami kena bui, walaupun isteri dia suri rumah pun dia kena bui juga atas nama sepencarian. Apa tu? Untuk kemaslahatan dia. Kalau tidak dia terpaksa keluar pagi, balik lepas Isya, terabai penjagaan anak-anak. Di situ akan timbul pula banyak masalah lain. Jadi perkara ini boleh diperluaskan. Skop dia tu boleh diperluaskan. Baik. Yang kedua, mengikut Ibn Sikki, Anas sebut ni supaya kita faham. Sebab bila hadis guna, kita kena faham dalam konteks bahasa Arab tu lah. Sebab kalimah armalah ni kalau diguna di tempat kita, bila sebut armalah ni ibu tunggal, sama ada dia kematian suami ataupun berlaku perceraian, tak ada suami kesannya, maka orang panggil armalah. Tempat kita dia pakai gitu. Pada armalah ni lelaki pun panggil armalah juga. Tapi sini kita tak akal. Baik, cuba kita tengok. Mengikut Ibn Sikki, dia kata kalau dari sudut bahasa Arab, perkataan armalah bukan itu, bukan khusus untuk perempuan sahaja, bahkan termasuk lelaki juga. Tak ada. Betul. Armalah ni termasuk lelaki. Kerana itu digunakan dalam bahasa Arab armalah dari kalangan wanita dan lelaki telah datang untuk mendapatkan bantuan. Diguna gitu dari segi bahasa Arab. Mana kalangan armalah sama ada lelaki dan perempuan diminta hadir ke pejabat Baitul Mal untuk terima bantuan. Ada disebut dalam kitab itu. Ini kata Ibn Sikki. Maknanya kalimah armalah ni dia tidak spesifik secara mutlak untuk perempuan saja. Baik, kita kena ingat bila kita faham itu, dia hukum jadi lain. Bila armalah yang dimaksudkan di sini termasuk lelaki, maka dia hukum dia jadi lain. Baik, cuba kita tengok. Jika difaham daripada kenyataan Ibn Sikki, maka peruntukan hadis ini bukan untuk perempuan sahaja, bahkan termasuk juga lelaki yang terlantar, miskin,
dan tidak ada keluarga yang membela nasib mereka. Misalnya seorang tua umur 60 atau dia bercerai, dia tak ada anak. Lepas tu kalau kita jaga kemaslahatan dia, kita dapat pahala. Supaya dalam hadis ni sebut, walaupun dia tu lelaki, sebab ni lah, sebab armalah tu termasuk juga dia. Tu maknanya luah lah. Jadi kita kena cari isteri kepada dia. Nak jaga kemaslahatan. Terjejah teruk, makan minum. Kadang-kadang setengah-setengah suami tak ajin pun basuh pinggan. Bini dia semua tiba-tiba mati hak tu. Nak bagi telur tak reti. Lepas tu nak tahu beli nasi dia pun tak sihat dah. Ni kalau kita jaga lelaki ni, status dia begini, kita dapat pahala. Supaya sebut dalam hadis Nabi. Tu kalau kita pakar armalah termasuk lelaki dan perempuan. Sebab tu lah ulama kita dia sebut, dia kata supaya ni dia sibuk janda saja. Lepas tu ada order kan. Tu. Baik. Dengan kefahaman dan kenyataan inilah, maka ada ulama yang menyebutkan armalah adalah individu, sama ada lelaki atau perempuan, yang tidak ada keluarga, mereka terabai, mereka miskin dan memerlukan bantuan orang lain. Hak lelaki pun kena begitu. Hak anda nak tekankan di sini berdasar pada perbincangan ulama, nak dapat kelebihan dalam hadis ni. Mati isteri, dia jadi duda, anak berapa? 8 anak. Cari isteri dia. Nengkalah tu supaya kita lah tak nak ambil hak anak 8 tu lah. Nengkalah. Tapi kalau ambil, ada kelebihan dia. Sebab apa? Sebab di situ ada pengorbanan, ada mujahadah. Allah bilasi. Baik. Yang ketiga, secara umumnya persamaan yang dilakukan oleh Nabi SAW antara penginfak kepada armalah dan orang miskin dengan mujahid fi sabilillah adalah dari sudut mendapat ganjaran pahala yang besar. Jadi persamaan ini menyamakan orang yang uruh kemaslahatan armalah, sama ada janda ke duda ke, dan orang miskin disamakan seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Itu persamaan itu dari sudut ganjaran pahala. Kalau dia berjalan pergi nak pergi perang tu, tak akan dapat tu ganjaran tu secara umumnya. Tentu dah hak pergi perang ni menggunakan senjata, terdedah pada panah, pada luka, pada cedera, pada kematian, susah tu, tentu lebih besar. Tapi di segi pahala boleh siapa tahap tu. Di segi pahala, di segi kelebihan lain tu tak payah nak lawan lah. Di segi pahala semata-mata. Dia jaga janda, siapa mati nak jaga janda? Orang tak panggil syahadat tu. Ini kelebihan pahala ya. Baik. Namun dalam kisah ini akan timbul kemuskilan. Apakah sudut yang lebih khusus yang mendorong Nabi membuat perbandingan? Kenapa Nabi buat perbandingan itu? Ada jawapan ke tidak? Ada maksud tersirat ke tidak? Kenapa Nabi buat persamaan? Orang yang urus tentang armalah ni, kenapa lah armalah ni dalam konteks perbincangan kita termasuk lelaki dan perempuan. Dan orang yang jaga kemaslahatan fakir miskin ni, ganjaran dia seperti mujahidin fi sabilillah. Apa Nabi buat perbandingan gitu? Nabi tak kata seperti orang puasa, seperti orang semaya. Ini satu kemuskilan yang ditimbulkan oleh ulama. Baik, jawapan dia. Cuba tengok sudut perbandingan dia. Apa jadi sama tu? Dari sudut mana sama tu? Padahal kalau kita tengok tak sama banyak tu. Orang gepuk ni pakai baju besi, ada senjata, naik kuda, kasut 2 pasal. Kalau zaman Nabi dulu pedai 2 pasal, 2 bilah lah. Lepas tu kena berlatih jumlah tu banyak. Tak sama dari sudut tu. Jadi samanya dari sudut mana? Dari sudut tu kita nak bincang. Baik. Ciri yang ada pada kedua-dua amalan, yakni jihad dan infak. Infak kepada armalah, infak kepada fakir miskin dengan jihad. Sudut mana kesamaan dia, persamaan dia? Yang pertamanya dari sudut mujahadah. Sebab bila kita nak urus kemaslahatan dia melibatkan wang ringgit. Semua orang saya ada duit. Dia melibatkan orang panggil masa. Dah ni nak dapat pahala besar ni, dia bukan one off gitu saja, tidak, bukan sekali-sekala, berkala, tidak, kena sama-sama. Sebab orang perang, kadang-kadang dia perang tu 3 bulan, 5 bulan. Lepas tu kalau tidak perang pun hidup dia sentiasa
bersiap siaga. Makan kena jaga, tentera ni bukan main-main, tak dia nak makan kursi. Dah tubuh kena sihat. Lepas tu kena buat rawatan berkala. Mana pihak tentera dia ada doktor khusus, kena cek sama. Lama kena kecil mani habis sok-sok kan tu dah. Anaknya nak pergi lagu mana? Benar-benar gitu. Baik. Dari segi mujahadah tu dia ada. Walaupun tidak sama 100%. Kalau tak ada duit pun dia berusaha. Ni kenapa ni? Kalau kita nak bincang ni, siapa boleh pahala besar ni? Bagi tolong sekali setahun, 2 kali setahun, tak boleh pahala sebesar ni. Ni jaga kemaslahatan ni, siapa dia boleh berdikari ataupun siapa dia mati. Bos tahu 50 riyal dia tak akan dapat subhan ni. Kenapa hal tu? Baik. Yang kedua, tekun dan nekat yang tinggi. Ada sudut tu ada. Orang infak dengan orang yang mujahidin. Yang ketiga, pengorbanan jiwa dan harta. Dia mempunyai maksud melawan nafsu dan mencari redha Allah SWT. Gapo dia lawan nafsu? Allah ada atas kata kau lah, kita sendiri. Kita cari harta payah. Nak boleh sikit pun payah. Kadang-kadang boleh banyak, kadang-kadang tak boleh, kadang-kadang boleh sikit. Tiba-tiba nak mudah-mudah kau orang. Syaitan mari lalu. Banyak perkara lagi keperluanmu, adik-adikmu, ayahmu. Tak sawi lah dia. Lepas tu tak ada, bila sepi pun tak ada. Kalau itu pun tak ada. Tobik lah misalnya dah. Misalnya timbul isu-isu begitu misalnya dah. Syaitan kita pun jadi takut nak bersedekah. Lawan tu. Biarlah kita kata kukuk mana suruh Tuhan. Mungkin kita nak abna molek. Bukan we semua apa harta. Jadi kukuk mana pun dia ada perlawanan yang berat tu. Muka harta-harta ni maknanya sanggup mati kerana tiba-tiba nak we kau tu mana. Tapi sanggup. Seperti mana sanggupnya gada nyawa orang pergi fisabilillah. Tinggal dia dah, kalau dalam hadis salah satu pujian kepada tentera Islam ni, dia tak fikir lah ke mana anak dia, isteri dia. Dia fikir mati syahid. Bila dia sanggup gada nyawa dia untuk Allah sampai mati syahid, dia yakin Allah akan jaga keluarga dia. Hak ni pun tu lah. Bila dia sedekah, dia tak takut miskin, Allah akan jaga dia. Sebab itulah ulama kita sebut dalam kitab penginfak fisabilillah. Orang yang sentiasa menderma, dia tak akan bankrupt, tak akan miskin. Allah tidak tuntut semua pun. Hak tu keyakinan. Hak tu ada. Ada sudut tu sama. Ada ungkapan mengatakan al-mal syaqiqur ruh. Harta itu adik-beradik kandung kepada ruh. Kalau jihad dia melibatkan hilang ruh, infak dia melibatkan hilang harta. Jadi al-mal ni bukan hadis Nabi ni. Mana ulama sebut al-mal syaqiqur ruh. Harta ni adik-beradik kepada ruh. Seperti mana orang takut kehilangan ruh, begitulah juga manusia umumnya takut kehilangan harta. Baik. Harta adalah adik-beradik kandung kepada ruh. Kedua-duanya suka diperolehi, amat disayangi dan sangat ditakuti kehilangan. Ciri yang keempat, syaitan memperhebatkan gangguan kepada pihak yang berusaha membantu armalah, sebagaimana diganggunya para mujahidin. Pelbagai fitnah akan ditimbulkan agar mereka rasa lelah, lemah jiwa dan hilang semangat. Kadang-kadang biarlah nak sebut zaman Nabi dulu pun ada. Bila kita perang lama, zaman Sayyidina Umar, kalau kita ambil lebih jelas lagi, zaman Sayyidina Umar lama lagi. Sayyidina Umar ni hadirat, kalau dalam kitab kita baca pada sebut juga, Sayyidina Umar ni zaman dia, tentera-tentera Islam yang pergi berjuang, khususnya yang jaga sempadan itu, pada peringkat awal tu sampai 5 bulan, 4 bulan, paling kita kata paling minimal, kadang-kadang sampai 6 bulan. Maknanya 6 bulan sekali boleh balik kampung jumpa isteri. Jadi Sayyidina Umar pun terfikir nak ayatnya. Ini anak-anak sebut. Jumpa bayarkanlah 5 bulan, 4 bulan tak jumpa isteri. Lagu mana? Isteri pun bermasalah, suami pun bermasalah. Akhir sekali Sayyidina Umar atas rasa ni. Untuk kita faham dan Sayyidina Umar pergi tanya anak dia, Hafsah. Dia kata, mu ni Sayyidina Umar tanya anak dia. Tapi anak pun dia faham ayah dia maksud. Dia kata, mu ni kalau tidak biasa, dia mu maksud perempuan lah. Dia kata perempuan ni Hafsah, kalau dia tidak boleh bersama, mana tak boleh jimak dengan isteri dia, terganggu emosi dia, terganggu hidup dia ni, agak-agak berapa bulan hak dia boleh tahan nafsu dia.
Kalau hak suami tak apa, dia tahulah mungkin dia jatah, mungkin dia lelaki. Kalau perempuan dia tanya. Hafsah kata setengah-setengah perempuan 2 bulan tak dia terganggu dia. Kadang-kadang emosi tengah boleh jadi gila ngeyel, kita kata boleh jadi mering, boleh jadi backing dengan macam-macam, boleh jadi berzina, curang dengan suami, macam-macam. Setengah perempuan 2 bulan tak dia. Tapi kalau 3 bulan tu beraknar tu. Akhir sekali saya nama kata kita buat ketetapan paling lama 3 bulan. Apa tu? Sebelum ni 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tak boleh. Paling lama. Mana kalau ada kemudahan lain, kita kurang lagi daripada 3 bulan. Maknanya seorang suami yang ditugaskan, tentera yang jaga sempadan ni tak boleh lebih pada 3 bulan. Lepas 3 bulan dia kena kelik beberapa bulan bersama isteri. Siapa saya buat gitu? Jadi Anas sebut tu supaya kita boleh faham bahawa orang yang pergi perang ni banyak ujian dia. Dalam kitab Al-Musaharah misalnya, Musaharah ni dia panggil apa di kitab ni, dia sebut tentang persemendaan. Antaralah disebut di segi hubungan suami isteri ni, dia boleh berlaku perkara di luar jangka lah. Kalau dia tidak dapat, kita kata seks itu atas rasa fitrah manusia. Di perang ni dia terhalang, tak dapat. Ramai mana sahabat putus orang siapa tak ada, jadi tak boleh. Kalau kita sebut bahasa lain ni kan, jadi maknanya kekuatan seks jadi tak ada. Apa tu? Rosak banyak orang. Orang tu putus, orang ni putus. Bukan orang otak putus, orang otak tu lain. Orang tu segar-segar nampaknya. Nah, ni orang yang berkait dengan kita kata dah bayar ke lah. Dah perang sampai 30 kali ke perang. Penuh habis tu. Ada setengah sahabat dia kata cucu dia boleh masuk jari di kawasan banyak isi tu. Kesal tetap ke. Gak banyak mana orang putus. Itulah orang panggil mujahadah. Sebab tu dia panggil mujahidin fi sabilillah. Benar-benar tu syaitan guna untuk mempengaruhi minda mujahidin. Supaya juga lah orang yang nak derma ni, syaitan akan mempengaruhi dia supaya timbul rasa sayang. Oh tak sawi lah dia tu, malah tu. Dah boleh wakil dia malah. Kita pun tak boleh. Benar-benar gitulah sudut bersama. Sebab tu orang yang boleh lawan hak tu, dia ada persamaan dengan mujahidin tu. Yang keempat, zahir hadis tidak selaras dengan tajuk yang membicarakan tentang anak yatim. Ini persoalan yang mula-mula yang anda timbulkan tadi. Kalau tengok zahir hadis ni tak kena dengan tajuk tu nampaknya. Ke mana Imam Bukhari letak di bawah tajuk ni? Cuba kita tengok jawapan dia. Antara faktor bebanan berganda armalah adalah anak yatim. Armalah ni, ibu tunggal ni, janda ni kita kata, antara beban yang berganda, khususnya kalau dia semasa suami dia ada tu, dia suri rumah, dia tidak bekerja, ataupun dia ni tak ada, kalau ni kita kata tak ada CJ lah, tidak ada pendidikan tinggi. Maknanya kalau nak kerja pun kerja gap pun boleh. Lepas kalau kerja basuh pinggan di restoran tu, dengan rumah sewa, dengan anak 7-8 orang, rok kau nak bayar. Itu timbul isu. Tu dia panggil bebanan berganda. Armalah ni adalah anak yatim. Sebab anak yatim dia bukan makan minum saja, dia kena jaga juga rohani dia tu. Tarbiyah tu macam mana? Berat tu. Berat tu. Sebab itulah Ibn Hazm kata sesiapa kalau sekiranya masyarakat, tak kira lah daripada kerajaan sampai kepada orang biasa masyarakat, dia mengabaikan janda, mengabaikan anak yatim, dia berdosa dunia akhirat. Tokoh mujtahid itu. Jika armalah itu tidak ada anak, maka bebanan mereka tidaklah seberat jika ada anak. Jadi maksud tersirat di sebalik saranan dan kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah meringankan kesusahan yang dihadapi oleh armalah. Sudut kesusahan dan bebanan yang lebih ketara yang dimaksudkan dalam hadis adalah armalah yang mengurus sebuah keluarga dalam keadaan tidak ada suami. Kalau sekadar mengurus diri sendiri, maka tidaklah menjadi suatu beban yang melampau sehingga mendapat ganjaran yang begitu besar. Jadi maknanya dalam kisah pengurusan menjaga kemaslahatan armalah ni, ataupun kita kata janda ke ibu tunggal tu, hak paling susah tu lah boleh pahala paling besar. Cuma ada dalam hadis lain Nabi kata kalau suami dia meninggal dunia tu kerana jihad fisabilillah, hak tu pahala besar lagi.
Mungkin nikah lah dia walaupun anak dia ramah, sebab suami dia tu mujahidin, mati syahid, besar lagi pahala Nabi kata. Jadi maknanya kalau kita perhatikan, mana amalan-amalan kebaikan ni, walaupun nampak serupa, tapi dia ada beza dari segi kelebihan berdasar pada perbezaan dari sudut tertentu. Supaya juga zina ni semua tahu haram, tapi zina paling berat mana? Zina dengan isteri jiran, itu paling berat. Kita boleh fikir sendiri lah bagaimana teruknya tu. Baik. Yang kelima, dalam Islam anak yatim terbagi pada dua keadaan. Ini antara pembahagian besar lah. Kalau dalam buku-buku baru ni, kita kata dari segi psikologi ni, mungkin dia ada, dia ambil dengan besar. Jadi mengikut ulama, anak yatim ni dalam konteks Islam, dia terbagi pada dua keadaan. Yang pertama, ayahnya meninggalkan harta pusaka yang boleh digunakan oleh ibunya atau sesiapa sahaja yang akan menjaganya untuk keperluan. Mana anak yatim tu dia ada harta pusaka. Ayah dia kaya atau mak dia kaya, mati kedua-dua, yatim piatu, tapi dia ada harta. Ini lain. Ini lain cerita. Bantuan yang kita berikan kepada dia dalam bentuk lain. Kita tak habis duit kita, tak apa situ, kita urus harta dia. Bahkan Nabi benarkan kita guna harta dia tu sedikit untuk kita, tapi jangan sampai peringkat melampau. Mana tak perlu masuk uyuk suku-suku, tak perlu. Yang kedua, ayahnya tidak meninggalkan apa-apa harta. Ini anak yatim yang maknanya ayah dia meninggal, ayah dia tak ada harta. Ni paling bermasalah. Dia boleh menyebabkan dia terabad. Bila kata tak ada harta ni, bila sebut tak ada harta, yang dia bukan terabah makan minum saja, pendidikan, banyak tarbiyah, banyak masalah akan timbul. Boleh jadi kita kata duduk rumah sewa pula, lagi berat. Baik. Anak yatim dalam keadaan pertama tidaklah terlalu membebankan jika dibandingkan dengan anak yatim dalam keadaan kedua. Mengikut kebanyakan ulama, anak yatim dalam keadaan pertama tidaklah ditekankan berinfak harta kepada mereka. Bahkan penekanan adalah dari sudut menjaga harta bendanya. Seperti cerita Khadir tu lah. Ingat cerita Khadir? Dia pergi betulkan dinding, kebut dinding sebab ada harta tu harta yang ditinggalkan. Ayah dia orang soleh, harta dia tinggal untuk anak yatim dia, untuk anak dia yatim. Itu yang dimaksudkan di sini. Bahkan penekanan hendaklah dari sudut menjaga harta bendanya, berihsan kepadanya dari sudut kasih sayang, pendidikan dan akhlak. Kita jaga dari sudut tu. Pastikan mereka membesar dan berkembang dengan adab dan akhlak Islam yang luhur. Berkait dengan masalah ini, Nabi SAW pernah bersabda, kullil yatim kal abir rahim. Sebenarnya dalam adab mufrad ni, pada hadis ni Nabi kata, engkau jadilah untuk anak yatim itu, engkau jadilah ayah yang penyayang kepada anak yatim. Ni ulama kata lebih menjurus kepada anak yang sudah cukup kebendaan. Mana kalau dia mari masjid, kita rosak pada doa Allahumma bariklah. Kita pergi rumah dia, tanya kepala mana pendidikan dia. Kalau boleh kita kata Tok Ngulu, Tok Imam gigi sekolah tan lagu mana ni, awak panggil pendidikan dia ni, kecemerlangan dia lagu mana, tanya sudut pelajari dia. Itu maksudnya. Tak boleh harta, tak apa ni, jaga kemaslahatan hidup dia. Dari sudut tu. Bagi anak yatim bahagian kedua, mereka wajib dibantu dalam semua sudut, termasuklah yang melibatkan harta benda. Bahkan mereka lah yang lebih dimaksudkan dalam hadis bab kita bincang ni. Mengabaikan mereka akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat balasan azab di hari akhirat. Jangan main-main. Kita tak sedar rupanya kita diazab kerana mengabaikan ni hak bahagian kedua ni. Baik, anak ambil soal lagi secara kahanan ni. Bab yang keempat, habislah bab anak yatim. Dia gini ada. Jadi sebenarnya akan datang kita kayak, yalah kalau dalam kitab ni ada mufrad ni, dia akan ada lagi hadis-hadis lain. Anak yatim ni dalam konteks agama kita, dia penyebab barakah daripada Allah. Anak yatim dia menjadi penyebab dapat keberkatan daripada Allah. Akan datang kita akan sebutlah hadis tu.
Ibnu Umar ni hadirat Madinah ni ramai anak yatim sebab ayah dia mati syahid. Perang anak yatim ramai lah. Dalam keadaan tu Ibnu Umar dia tak akan makan. Kalau dalam majlis kenduri tidak dijemput anak yatim, dia tak akan makan. Dia tak akan makan. Dan dia sendiri kalau dia buat jamu dia ada dah senara anak yatim, ada dah kepala dia. Dia tengok anak yatim tak mari, ada tak boleh mari, dia simpan makanan. Dan dia simpan tak kepala lah kita kata. Bukan kata ujung-ujung, tidak. Tu dalam kitab dia sebut Ibnu Umar. Baik, cuba kita tengok di sini bab yang keempat, babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. Keutamaan orang yang menanggung anaknya yang yatim. Tadi jaga anak yatim, anak orang lain. Ni anak dia sendiri. Mati suami, maka dia yang jaga anak yatim. Anak dia lah. Katalah tak ada orang bantu, dia lah suku sembah, kita kata susah payah. Lagu mana pula? Baik, cuba kita tengok di sini. Imam Bukhari telah kemukakan satu hadis di bawah bab ini, iaitu hadis yang ke-6 lah di sini. Wa bi qala hadatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala hadatsani Abdullah ibn Abi Bakr an Urwah ibn Az-Zubair akhbarah anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan laha fasa'alatni falam tajid 'indi falam ajid silah fasa'alatni falam ajid 'indi illa tamratan wahidah fa'a'taytuha falam ajid fa'a'taytuha faqasamatha bayna ibnatayha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu faqala man yaliya min hadhihi al-banat shay'a fa ahsana ilayhin kullahu sitram minan nar. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkata, telah datang kepadaku seorang wanita, yakni seorang ibu lah, wanita itu seorang ibu bersama dua orang anak perempuannya. Beliau meminta kepadaku sesuatu, mana makanan, minta makanan. Yang mana pada ketika itu aku tidak ada apa-apa kecuali sebiji tamrah wahidah, sebiji tamar saja ada. Isteri Nabi ni kalau kita kata lah ni first lady lah ini, isteri Perdana Menteri, isteri amat ni. Cuba kita bayangkan lah. Aisyah kata aku tak ada kamu-kamu, ada sebutir buah tamar, sebiji buah tamar, aku berikan kepadanya. Lalu ibu itu bahagikan sebiji tamar itu pada dua orang anaknya. Kemudian beliau bangun dan keluar. Maknanya dia tak makan ke dia. Sebutir buah tamar dia belah, dia beri ke anak dia, dua orang perempuan sebelah-sebelah lah. Dia tak makan. Aisyah duduk perhati tengok pengorbanan seorang ibu. Selepas itu Nabi SAW masuk dan Nabi sampai, mana Nabi daripada luar lah, Nabi sampai ke rumah dan masuk ke dalam rumah. Lalu aku ceritakan peristiwa tadi kepadanya. Tadi ada perempuan yang mari bawa anak dua orang. Kebetulan kita tak ada apa-apa nak beri. Beri buah tamar seperti dia belah. Beri kan dia tak makan ke dia. Tu Aisyah cerita. Maka Nabi pun bersabda, sesiapa yang mengasuh anak-anak perempuan itu dengan baik, maka pasti mereka berdua akan menjadi pelindungnya daripada api neraka. Maknanya anak tu Nabi kata akan menjadi benteng untuk ibu dia daripada api neraka. Baik, secara umum ulama khilaf. Jadi hak mana lebih sebenarnya? Kita jaga anak yatim hak kita sendiri ke? Kita jaga anak yatim hak bukan anak kita? Ada setengah ulama sebut benda ni dia tidak ada ketetapan. Kelebihan tu dia bergantung kepada kadar kesusahan itu. Kalau katalah seorang sebagai contoh, mati suami, isteri dia ada harta, dah ada harta dia pun bekerja. Makna dia nak suruh orang jaga anak dia boleh bayar, tak ada masalah.
Maknanya cabaran hidup dia, seorang ibu tu dalam keadaan dia berharta, lepas tu dia pada keluarga, hidup dalam satu pagar dengan keluarga dia, mak dia pula mari hidup mak dia, pahala dia tidaklah sebesar orang lain hak susah. Jadi nak kata hak lebih tu secara mutlak tak boleh. Tapi ada juga ulama kata secara umumnya kalau dia jaga anak yatim, hak tidak anak dia lebih besar lagi. Sebab apa? Ujian lebih berat, ujian psikologi, banyak kau. Tapi kalau anak dia, kok mana dia jaga muka anak dia? Macam-macam lah. Kok mana pun anak lebih suka sebut kelebihan tu kita buat dengan kadar yang kita boleh buat, serah Tuhan lah. Nak kata secara mutlak ni lebih, ulama kata payah juga. Cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, Imam Bukhari telah kemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang hadis yang ini status dia muttafaq alaih, tinggilah, sahih, peringkat tinggi. Yang ketiga, pensyarah hadis ini tidak dapat menentukan siapa wanita yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada maklumat. Kalau kita tengok dalam Maktabah Syamilah pun, bila tarik hadis ini, para ulama pensyarah hadis tak sebut siapa nama wanita tu. Baik, yang keempat, mungkin ada yang berkata, apalah sangat dengan sebiji tamar tu? Alah sebiji tamar. No. Aku ada orang kata gitu. Tapi hadis ni sebiji tamar tu lah. Sebab tu Nabi sebut siapa dia jaga kemaslahatan dua orang anak perempuan tu dengan ihsan, dengan baik. Perempuan ni telah berihsan sebab dia pun lapar juga tu. Rela tak makan wui anak dia. Tu ihsan itu bukan baik-baik biasa tu. Takut ada kata Allah apalah pada sebiji tamar. Baik, cuba tengok. Nilai sebiji tamar dalam konteks tu tersilap spelling. Dalam konteks hadis Aisyah adalah keseluruhan makanan yang ada, bukan sebahagian kecil daripada yang bagi. Walaupun ni sebiji tamar itu 100% tu yang ada. Bukan kira daripada sejumlah kecil daripada yang banyak tu, tapi 100%. Justru nilainya tidak sedikit. Bahkan ia menepati apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ittaqun nar walau bisyikki tamr. Takutlah pada api neraka walaupun dengan sebelah, bukan sebiji, itu sebelah tamar. Silap tu. Silap kan? Sebelah tamar ataupun separuh tamar, bukan sebiji. Silap kan? Okay, dalam kaitan dengan isu ini perlu diperhatikan juga wasiat Nabi SAW. Nabi pernah berwasiat, la yarji' man indak min indika sa'ilun walau bisyikki tamri. La yarji' min indika sa'ilun walau bisyikki tamri. Janganlah orang yang meminta sesuatu daripada engkau berlalu. Silap bukan man tu man, silap. La yarji' man indaka sa'ilun walau bisyikki tamr. Janganlah orang yang meminta sesuatu kepada engkau berlalu pergi tanpa mendapat apa-apa. Kalau orang mari minta bui lah, ni Aisyah tak ada apa-apa, bui juga sebutir buah tangan. Tak ada pergi tipu bui lah seria. Ada kena ingat gini, orang ni bukan semua bernasib baik seperti kita. Kita susah-susah pun makan kena ciri. Anak boleh ngaji molek-molek. Orang susah ni pun ingat anak sebut tu. Lah ni anak dia alhamdulillah kerja semua dia, senang dia. Bila anak kerja dia pun sakit. Dia pernah sebut pada saya kan, sebutir telur tu 10 orang makan. Saya tanya buat lagu mana? Dia pecah tu, dia perata buat bisa besar dengan apa dia? Tepa lah, ataupun kita kata apa? So jadi besar. Lepas tu dia kerak untuk 10. Gak nipis benar lah telur tu. Tu ketika dia susah. Pernah dia. Bila dia sakit, anak dia kerja belakang dah. Alhamdulillah. Anak pergi ziarah dia pun mata pun tak pernah nampak. Tu nak ayatnya. Setahu tu kita tak pernah gitu. Telur ni kak nak ngayal-ayal dengan ibu-ibu bukan telur saja. Kena ingat dia. Kita tak tahu keadaan orang tu. Bahkan kalau dia nipu, kita boleh pahala. Dia nipu minta derma, kita boleh pahala. Hak nipu tu dia, niat kita tak Allah ambil kira.
Ni kena ingat. Ni betul-betul maknanya Aisyah telah menghayati ni. Kita kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dalam riwayat Al-Bazzar menyebutkan wanita itu telah membahagikan sebiji tamar berkenaan kepada kedua anaknya dan beliau tidak memakai. Jelas lagi dalam riwayat Bazzar, jelas lagi sebut. Tadi kita tak sebut riwayat ni, dan riwayat Bazzar terus sebut. Dalam riwayat ini menunjukkan beliau juga lapar, tapi beliau mengutamakan kedua anaknya yatim. Tak boleh nak bayar ni kalau kita hayati hadis ni. Bahkan ada dalam riwayat lain yang menyebutkan tentang wanita ini, innallah aujabalahal jannah wa a'azaha minan nar. Dalam riwayat lain Allah sebut tentang perempuan ni, Allah telah mewajibkan baginya syurga dan melindunginya daripada api neraka. Besar tu, anak yatim. Yang keenam, menjaga, melindungi dan menanggung anak kandungnya yatim akan mendapat kelebihan syurga. Apatah lagi kalau anak itu bukan anak kandung, maka tentu pahalanya lebih besar. Sebab ujian itu lebih besar. Jaga anak orang ni, kena perasaan kita nya mari cuma Allah gonya aku cau anak orang. Pok dah dia tak cau-cau. Dia mari syaitan awak mari tu. Syaitan awak mari tu. Keluarga dia tu kaya-kaya lakon. No, boleh projek besar-besar ni tak cau anak dia. Aku susah ni cau. Dia syaitan dia mari tu. Lepas tu jadi kurang dah cara tu, ikut jadi kecek pun tak jaga dah bahasa. Itu kesal dia. Tapi boleh jaga, tiba-tiba boleh jaga juga walaupun anak orang. Letak pula sekali dengan anak dia perah sekali. Ada anak jumpa dah, dia ambil anak yatim, dia perah sekali dengan anak dia. Dia kata biarlah dia nak ambil kelebihan walaupun 3 orang dia jaga. Dia pergi ambil kapung. Anak nak sebut sekali biarlah nak ayat ni depan mata anak. Jadi dia jaga-jaga mati lah. Tapi dia ni susah, dia ni jual pasal malam. Tapi Allah SWT nak beri kebaikan kepada seorang tak belah mana. Jadi dia pergi cari pula siapa dia boleh tolong, beri belanja untuk anak dia, untuk anak yatim, sebab dia pun tak ada duit. Tapi untuk makan minum di rumah tu, insya-Allah dia boleh jaga. Ngaji Quran mungkin kena bayar belaka kalam. Jadi ada pula orang lain urus bab tu. Dia hanya jaga kemaslahatan dari segi makan minum tu dia jaga. Tapi kukuk mana pun dia jagalah. Anak yatim ni segi pendidikan teruk benar lah. Tak apalah apa yang anda nak sebutnya, kadang-kadang Allah nak beri kebaikan kepada manusia ni, dia timbul perasaan gitu. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan dunia akhirat pada dia. Yang ketujuh, menjaga kemaslahatan anak yatim menjadi perisai daripada terjerumus ke dalam neraka. Jadi maknanya boleh menjadi penyebab untuk kita masuk syurga tu, itu maksud dia nya. Tapi kalau kita perhatikan dalam hadis ni, cuba perhati mula hadis ni. Ni hadis tadi tu. Nombor 5 tadi. Cuba perhati dalam riwayat lain sebut tu. Aujabalahal jannah. Dalam riwayat lain Allah sebut, Nabi sebut tentang perempuan, aujabalahal jannah. Allah telah mewajibkan syurga. Padahal kalau setakat tu pada dah Allah mewajibkan syurga. Bila kata wajib syurga, tak akan masuk dalam nerakanya, tapi dak. Wa a'adzaha minan nar. Ni taukid, setengah ulama kata wa a'adzaha, dan Allah pelihara dia daripada masuk neraka. Nak ayatnya seolah-olah confirm dia tu masuk syurga. Tak akan masuk neraka. Padahal kalau sebut syurga pada dah. Yang ke-8, yang terakhir, sumbangan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada kemampuan, bukan kuantiti. Kemampuan, yakni kualiti lah, bukan kuantiti. Oleh itu jangan berasa kecil dan hina sumbangan dan sedekah yang kecil, kerana ia mempunyai nilai dan harga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingatlah hadirin. Sebab itulah bagi ana boleh kata dasar pada hadis-hadis, banyak lagi hadis lain, buat baik pada anak yatim ni shortcut untuk masuk syurga. Jalan pintas lah sebenarnya. Gitu. Walaupun kita gitu. Jadi bab yang kelima ni kita bincang minggu depan lah, insya-Allah. Babu fadli man ya'ul yatiman min abawai. Orang yang menanggung anak yatim piatu, mak
ayah meninggal, mak meninggal, yatim piatu lah, bukan yatim saja, yatim piatu. Ni kita bincang Imam Bukhari kemuka 4 hadis di bawah ni. Ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi minggu depan tu guna nota ni lagi. Lepas tu anak akan beri nota lain insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.